Lepas tu masa dalam tidur tu, I macam ni. Sebab I mimpi macam benda tu datang nak cekik I. Tak tipu tau. I macam, dalam mimpi tu memang I jerit macam, macam tu tau. Tapi yang keluar macam, lepas tu I dengar dia macam, Babe, I rasa tau dia tap I semua. Babe, bangun, kau okey ke? Macam tu lagi. Lepas tu dia gonceng-gonceng I, babe, bangun, babe. Lepas tu I pun bangun. Yang kau okey ke tak? Yang tadi aku mimpi macam, yang aku nampak yang kau punya blanket. Okay, babe, nak tanya, muka you ni memang selalu first class, business class, of course lah, selalu kerja dengan I apa semua. Dan selalu muka you juga keluar dekat ads MAS, iklan-iklan MAS, ada event-event MAS. So, macam mana you boleh involve dengan benda tu semua? Cuba cerita sikit. Mula-mula dulu kan, actually kan, I ni kan, part grooming ni problem tau dulu. Ya, rambut colour terang. Asyik kena mengadap je diorang. Okay. You tahu tak? Mengadap grooming lah. Mengadap grooming. Asyik kena mengadap je. Dapat email. Please come and see us. Dia tahu kita punya roster macam ni kan. I cakap pula dah pergi. Dulu tak boleh pakai contact lens kala-kala. I dah pakai. You tahu tak? Lepas tu Subang dulu adalah berapa cm kan. Lepas tu bila I kukut, alah takat 2 cm je kot besar dia kan. Daripada bakal nampak juga ya dia punya mata. So asyik kena mengadap dia orang je. Lepas tu sekali I rasa pasal tu kot diorang suruh I jadi nak disiplinkan I. So first kali job I dapat, masa tu I tengok dalam roster, keluar dulu roster besar ni A4 paper. Bila buka macam tu kan. So I tengok ada satu date tu grooming. Dah kena pergi mengadap ke ni lagi apa hal ni? I dah okey dah semua, dah taubat dah kan. So I cakap ni kenapa ni? Dia kata you have shooting. Shooting? I cakap shooting apa ni kan? Masa tu dah 3 tahun lah I kerja. So dia kata shooting, dia kata yes, we want to do shooting for masa tu 747 first class dengan business class baru refurbish. Yang daripada 24 seat pergi ke 18 tu. So lepas tu I cakap, okay. So what should I do? Dia kata, you just go and take picture. Dia cakap yang tu. So I cakap, lepas tu I cakap takut Dia kata no it's okay, you just go. So I cakap nak kena pakai uniform ke apa ke? Dulu shooting lain tau yang dulu shooting you buat diri je, bawa uniform buat diri, tak payah make up, tak payah apa. You pergi sana dulu ada make up artist yang popular semua tau kat Malaysia dulu, make up, buat rambut kita apa semua, dah siap pakai baju, pergi tangkap gambar tu je. So my first job, kita punya shooting pukul 7 malam dekat hangar. Sampai 7 pagi. Sampai 7 pagi. Lepas tu I punya slot nak tangkap gambar tu dah pukul 2 pagi. Ya Allah, dah mengantuk apa semua. So by the time nak kena senyum tu kan, dah macam ni. Naik tak naik je dah senyum tu. Dah cerita kata, it's okay dear, just relax. Macam tu kan. Banyak kali lah juga nak tengah macam macam tu kan. So Laila dapat lah juga tangkap gambar apa semua. Lepas tu nanti kata inilah selaku tak dapat dah kan, sebab tak boleh nak senyum apa semua. Sekali lepas tu dah habis tu, next month ke 2 months later macam tu dah keluar pamphlet tau. Keluar pamphlet, I jadi main gambar. Lepas tu ada lagi gambar macam ada. Okay. Yang tu I simpan. I banyak buat assignment tu untuk MAS kan. Tapi I dulu bukannya jenis macam keluar paper je gunting. Kan? Keluar magazine je gunting. Jadi macam buat, lepas tu tinggal je macam tu je. Buat tinggal kan. Sampai macam, tapi I ingat lagi yang grooming manager yang Christy Foley tu, masa dia dah nak retire, dia call I. Dia kata, girl, can you come to the office your next flight? Dia kata. Lepas tu I cakap, okay lah. So I pergi. So dia kata, since I'm retiring, dia kata, sedih tau. Touching gila. Dia kata, I'm retiring soon. Dia kata, I have something for you. So dia bagi envelope ke I. So I buka, rupanya dia ada simpan tau gambar-gambar I semua. Dia bagi dekat I. So I macam, oh my god, thank you madam. Dia semua kan. Macam, dia peminat you lah. Sebab dia baik. Dia lah yang tolong I, yang dia nampak I dekat interview tu. From day one lagi. From day one. So dia cakap lah, dia bangga, budak ni lah aku yang ambil budak ni. Dia kata from day one I see you. Dia kata from normal, tak jadi kru sampai dah jadi kru semua kan.
So lepas tu adalah few buat ground assignment pergi Vienna. Pergi Vienna tu just to serve sate macam dekat food festival. So MAS ada booth. Kita kan famous dengan sate kita semua. So kita Vienna kita pergi bukan kerja tau, pergi jadi normal passenger, duduk sana 4 hari, lepas tu balik. Kerja sehari je. Tapi sebab frequency flight tu kan after 4 days baru ada. So duduklah dekat sana. Yelah. So dulu tak ada media sosial kan. Kalau ada sekarang mesti dia jadi influencer kan. Konon lah. Kan macam hi, I'm Viviana now. Tengok ni, it's snowing right now. Sekarang pun ada few Yasmin Gapo, ada seorang lagi siapa nama dia. Dia macam dah jadi influencer. Dia sedangkan dia model MAS. Itulah Maya semua cakap. You kan kalau zaman dulu ada Instagram kan, mesti banyak follower. Betul mesti page you penuh dengan gambar. Macam tak adalah sampai hati you kan. So lepas tu ada few dia macam banner. Banner. Lepas tu macam ada satu tu kan yang dekat Cape Town. Muka you. Muka I sebesar-besar bangunan tu. Berapa tingkat? 10 tingkat kot. Penuh tau. Lepas tu macam I tak tahu. So masa naik bas nak pergi kerja tu, kita lalu kat tepi tu. Lepas tu macam kru kata, Sabrina. Sebab I dalam flight, masa kalau dalam bas, kalau you tak perasan, I selalu suka pakai headphone, I dengar lagu. Sebab I bila pergi kerja tu, I macam dah prepare untuk nak pergi kerja tau. Sambil dengar lagu, I cakap, lepas ni nak buat ni, lepas tu buat tu, lepas tu buat ni, buat tu. Macam tu. So I tak suka sembang dengan orang. So macam dia orang macam pusing belakang macam. Lepas tu sekali I macam, kenapa? Lepas tu I tengok kat luar, macam, kau kanya? Bukanlah, stewardess suka macam aku je lah. Engkau lah Nya. Nak mengaku. Tak, I cakap kan. Tapi dalam hati kejap lagi, tengok. Kenapa dia orang tak cakap kan? Macam dekat room ke apa ke semua. You sendiri tak tahu yang muka you, dia orang tak bagi tahu. Tak bagi tahu kan. I bukannya macam yelah, macam dia orang pun main campak je. Okey ni kat Cape Town, ini dekat somewhere main campak kan. Lepas tu macam ada sekali tu dekat Adelaide. Ada dengan kawan I, Eddie. You kenal tak Eddie Stefano? I dengan dia, kita orang nak stop kat sana. So jalan nak pergi makan apa semua kan. So sekali kita ni kat mana? Adelaide. Okay. So kita berhenti sebab nak jalan, tram nak lalu tau. So kita berhenti lah. Nya berhenti je, ya, tram nak lalu, dia kata. Okay, so kita pun, I pun berhenti lah. Lepas tu sekejap lagi tram lalu kan. Ya, gambar kau! Dia cakap macam tu lah. Macam, oh my God. Kat tram tu tengah lalu kan. Ya, cepat. Dia lari. Cepat yang, kita tak kat gambar ni tengah. Dia lari sampai tu. Dapat tak yang? Dapat. Dia kata. So macam tu lah. Selalu macam tu lah. Macam, I ada dekat briefing room dulu pun kan ada yang banner gambar I tu kan. Kadang-kadang I berdiri sebelah pun tak perasan. Sebab gambar tu kadang-kadang dah edit. Mesti rambut I pendek. Sampai sini. Rambut I panjang sini. Tapi masa I dah rambut pendek dah. I berdiri sebelah tu orang tak perasan pun. Tapi kadang-kadang, ya aku rasa kan budak ni budak baru ke? Dia kata aku tak pernah nampak benda ni. Dia kata kan. Cik mungkin lah kot. Jom nak tengok nama dia. Tengok. Bukan sama ke name tag kau? Dia kata macam kembar aku kot. Dia kata, kau hajar tak bagi tahu gambar kau kat sini. Macam, alah, I malu tau sebenarnya. I segan. Sebab I tak nak nanti macam orang kata macam, kau ingat kau buat advertisement, kau bagus sangat kau. Benda tu satu burden juga kan? Yes. Sebab kita orang macam, dia ni agak muka je tapi kerja, oh my God. Kan tu paling I takut. Kan? Sebab tu kalau orang selalu cakap macam, you MAS model kan? Tak adalah, mana ada. Kalau pot apa semua. Tak ada. I cakap tak. Ada you tahu kan, kru kan kebanyakan muka nak dekat-dekat sama. I cakap, bukan I lah. I cakap kan, mana I suka buat benda-benda ni. I kata. I cukup takut macam tu. Kalau macam, nanti kan macam supervisor kita kan, macam slack sikit je. Alah, betul. Kerja hauk kan. Lepas tu kena taruh. Sama lah macam I dulu kan. Orang ingat tapi penyanyi kan. So tu jadi macam satu burden sebenarnya benda tu. Sebab orang tunggu si Zaru Umbrella ni nak fly. Masa I dekat akademi lagi dapat dengar-dengar macam, semua tunggu kau. Semua top-top leading tunggu kau kan. Macam itu yang masa pergi flight tu macam tak cakap dengan kita duk fikir apa nak buat lepas ni, apa nak buat kerja bisnes, apa sate lepas sate, apa nak prepare apa on ground macam-macam. Benda-benda tu sebenarnya macam I dapat rasa lah apa you rasa muka you kat situ. Orang akan pandang kru-kru lah, bukan orang, kru-kru akan tengok macam budak ni boleh kerja tak? Boleh kerja tak budak ni? Boleh kerja tak? Jangan kita takut tau. Betul. Sebab I memang pernah lah kena taruh.
Oh. Pernah yang, aduh. Tapi masa ni, I baru naik white body. Tau. Lepas tu, biasalah I kena buat, dulu naik white body kan semua long flight you dapat kan. So, bila dah due tu, you dapat Joburg easy. Tau. Dulu 21 hari, okay? 21 hari. I dapat 16. 21 hari. So, masa nak pergi tu, macam, I tengok nama dulu kita boleh check kan nama. Memanglah nama I paling bawah, nombor 21 kan. Nombor paling junior. Kerja ekonomi je lah ni kan. Macam tak ada prepare tau. First class. Oh, sebab kita tengok nama semua super senior yang 10 tahun dah kerja daripada kita apa semua. Takkanlah dia orang nak letak kita kat depan kan. So, pergi happy-happy je. Kenal. Seorang je I kenal. Lepas tu, yang lain semua tak kenal. Super senior semua tau. Takut je. Lepas tu, tapi macam buat muka confident lah kan. Man. Lepas tu sekali, ni paling-paling pun kerja e-cabin lah ni. Kan. Belakang sekali lah. Belakang sekali lah kat Echo tu. Jaga 4 toilet tu kan. So, lepas tu aku pergi dengan confidentnya. So, masa working position tu, dia kata, okay, Sabrina, cabin. Rasa macam nak balik. Atau nak balik lah. Macam, cabin. Lepas tu, I tengok sini-sini I semua. Cabin tu first class lah. First class. So, lepas tu, I dah terus pandang yang super-super senior tu. Tapi diorang pun macam tengah-tengah tulis tu, Sabrina, cabin. Siapa budak? Kepada orang tak tahu kenapa dia cuak macam tu. Sebab kerja first class dengan ekonomi sangat-sangat berbeza dan sangat-sangat stressful level is higher than ekonomi. That's why dia cuak. Okay, lepas tu? Yang super senior semua dah tengok. Kau siapa? Ambil tempat aku. Kan? Tahu tak aku senior? Kan? Kau budak hingusan kerja first class, habis tu aku kerja ekonomi macam, siap lah kau lepas ni kan. Siap lah. Pandai sangat ke kerja ni, dia tengok depan ni kan. Lepas tu I macam, alamak, macam mana ni? Tak prepare ni. Buat apa? Mula lah fikir dah macam-macam. Mula lah pergi, lepas tu sekali, nak buat semua tak, okay, buat magazine pun, tak betul. Buat tu pun tak betul tau. Chief nampak lah dia kata ni budak ni tak pernah ni kerja depan kan. Nak kabut ni. Tanya pernah kerja depan tak? Macam, no, this is my first time. Dia suka lah kan? Suka nak kenakan I lah kot. Tak adalah. Tapi kan, memanglah, memang kena taruh lah yang. Sebab tak tahu kerja. Taruh tu macam boleh dari segi kerja ataupun dari segi grooming ataupun attitude? I satu dulu attitude. I kan kalau nak cakap attitude problem kan. Kalau nak cakap attitude problem kan sebab orang akan tengok dia ni macam sombong tak bercakap dengan orang. Sebenarnya tak. Bila pergi kerja tu, memang lepas briefing room dia akan jalan ajaran sembang orang. Sebab I memang dah dalam otak kita dalam fikir kerja kita. Kita bukan jenis macam, yang kau lepas ni nanti kat London kau nak pergi mana? Lepas tu, nak pergi Asda? Kau nak shopping apa? Kau nak beli apa? Tak. I keluar briefing room je, tarik bag je. Okay, kejap lagi nak kena buat towel. Even though kita dah senior. Yes. Sebab dah kena taruh yang tu lah. Sebab tu, selama 20 tahun lepas tu, I pergi kerja memang prepared gila. I akan baca semua. Apa yang update semua, I akan baca. Email update. Sebab I tak nak orang macam kenakan you. You faham tak? You kena tahu kerja you kan. So, tapi flight tu, walaupun 21 hari, tapi tak apalah. Chief tu masa kerja je lah. Dia bagi hard time kat I. Tapi bagusnya, dia bagi hard time kita belajar. Belajar, macam ni. So, lepas tu, tapi dia lepas kerja, dia tak ada pun macam nak, kau tadi tak tahu kerja, bila nak stop, kau nak berjalan. Macam tu kan? Tak ada. Girl, you first time come, I bring you here, I bring you there. Macam tu dia bawa. Tapi dulu, masa lepas daripada tu, macam kru kan selalu macam, bila tengok crew list je, Bici ni, dadu dalam set ni, macam mana ni kan? Semua macam, kalau nak pergi kerja tu macam, boleh tak aku tersadung kaki aku? Kaki aku tergeliat, so aku tak payah pergi kerja. Sampai macam tu. Ada kan kena fikir macam tu kan, sebab tak nak kerja dengan dia ni. Tapi sebenarnya kan, I suka kerja dengan orang-orang yang very strict, yang very bitchy apa semua tau. Sebab, bila kita buat salah, dia tegur. Sebab dia orang punya kerja memang, aku tunggu je kau ni. Kau buat salah. Macam tu kan. So, I suka bila dia cakap, ni tak betul, you kena buat macam ni. Daripada tu lah yang I belajar tu. Yang I boleh macam I confident tau pergi kerja lepas tu. Okay. Kita ada 15 minit lagi. Seram. Kena kacau. Kena kacau? Dengan orang ke dengan hantu? Orang dah kena.
Dengan hantu dulu. Oh, dengan hantu. Hantu ataupun Oi. entiti halus ke apa. Aduh. Kita kan kerja lama, so macam-macam hotel kita duduk kan. I dalam aircraft pun ada. Oh, ya ke? I cakap dekat hotel dulu. Hotel Jeddah. Masa tu I pergi Jeddah. Lepas tu kita sampai pun dah petang, macam tu dah gelap semua kan. So hotel bilik jauh tau. So I pun tariklah beg I apa semua. Lepas tu bila lalu macam dekat koridor tu macam tak sedap ni macam kan. So masuk bilik. Biasalah bagi salam semua kan. Okay. Standard SOP lah. Standard SOP. So bila nak tidur tu I macam tak boleh tidur. Kenapa ni? Badan penat apa semua tetapi tak boleh tidur. Lepas tu okay tidur. Buka lampu lah. I kalau first time pergi hotel baru I akan tidur buka lampu yang tepi ni. Dah lama tutup semua lampu kan. Saya buka lampu. Lepas tu I rasa macam dekat Jeddah tu kalau you perasan dia punya duvet tu tebal kan. So lepas tu I tidur. Lepas tu I rasa macam benda crawling tau daripada bawah sampai kat sini. Lepas tu I buka mata. Tak kot, I cakap kan. Tak, I cakap okay tak apa. Lepas tu I macam Dia crawling you rasa dekat sebelah ke? atas I rasa macam tangan tu daripada kaki pegang macam ni pergi ke you nak naik atas you. Serius. So lepas tu sekali I cakap tidak kot. I cakap kan. So okay tutup balik. Lepas tu tutup mata tak tidur betul-betul. Kena lagi I buka. Memang betul. Duvet tu tebal so you boleh nampak kalau macam benda macam ni boleh nampak Kesan. Memang you nampak tut tak ada macam nak bangun dah tak boleh. Tak boleh bangun tau. Macam-macam lah semula baca lah Al-Fatihah pun keluar kan. Semua keluar ni apa semua. Lepas tu sekali I call Chief I. Sebab Chief I ni dia ni I memang rapat dengan dia lah. Lepas tu cakap you I rasa macam kena kacau lah. Dia kata ya ke? Alah you call lah stewardess ke mana-mana share room dengan you. Dia kata kan. So kebetulan I ada kenal seorang stewardess ni. I cakap kat dia boleh tak aku tidur bilik kau? I cakap besok. Dia kata kenapa? I kena kacau lah yang. Ya ke? Boleh. I cakap but not tonight lah, tomorrow. I cakap. Okay. So malam tu tak tidur. Tak tidur. Lepas breakfast apa turun. Lepas tu I pack barang-barang I tidur bilik dia. So I cerita lah dekat dia tau. Cerita dekat dia. Dia kata ya ke yang? Kau ni kot penat sangat kot. Dia kata kan. Imajinasi kau je. Dia kata drama lebih. Dia kata tak lah betul. Dia cakap. Okay. Masa I tidur dengan dia I kena. Dia nampak apa yang I nampak tu dia nampak. Sebab masa tu I tengah tidur, I tidur macam ni mengiring, dia dekat sini, I tidur rapat je dengan dia tau. Lepas tu masa dalam tidur tu I macam ni. Sebab I mimpi macam benda tu datang nak cekik I. Tak tipu tau. I macam dalam mimpi tu memang I jerit macam tu tau. Tapi yang keluar macam lepas tu I dengar dia macam Babe, I rasa tau dia tap I semua. Babe, bangun, kau okey ke? Macam tu lagi. Lepas tu dia gonceng-gonceng I, babe bangun babe. Lepas tu I pun bangun. Yang kau okey ke tak? Yang tadi aku mimpi macam yang aku nampak yang kau punya blanket macam ni memang betul. Dia kata dia sendiri nampak betul. Memang dia percaya. Lepas tu dia kata lepas tu every time dia pergi night stop Jeddah dia akan share room. Dia tak berani sebab dia nampak. Memang dia nampak. Lepas tu yang biasa-biasa kita dengar yang macam kat dalam toilet kan. Main-main toiletries kita tu kan. Mula-mula tu macam takutnya. Tapi lama-lama sudahlah nak tidur lah. Penat besok flight kan. Macam jangan kau datang sebelah I. Sudah main je lah dalam toilet tu. Jangan buka air dah kan. JB pun pernah tak tahulah. Kadang-kadang I cakap lah dekat my mum. Mak kenapa kalau nak stop je mesti kena kacau. Dia kata patutnya tak kena kacau. Sebab bukan kau geng. Mak ni kan dah cakap yang tu kan. Basuh kaki tak? Biasalah basuh kaki tak? Itulah baca before tidur ni semua mam kan. Yalah tapi kita notice macam sebab kita berada hidup kita 14 hari dalam bilik hotel. Yes. That's why kita macam kenapa kau kalau stewardess ada cerita hantu kat bilik. Orang cakap macam tipulah dia ni propa je lebih tak. Sebab memang kita live kita dalam bilik tu. Bilik hotel tu. Kita keluar pun 3-4 jam pergi makan apa semua lepas tu sambung balik duduk dalam bilik kan. Lepas tu besok hotel lain pula. Hotel lain pula. Macam-macam.
So apa tu yang dekat Jeddah pun sama. I tak tahu kenapa lah. Selalu kena kacau kat Jeddah. Yang kat Jeddah orang kacau pun ada. Ya Allah, nasib baik kan hari Pak tu. Arab lah. I rasa Pak Arab. You tahu tak? I dah lock dah. I kunci pintu yang tu I tekan. Lepas tu yang atas tu pun I letak juga yang lock tu, yang tali tu. I tengah tidur-tidur kan. Boom! Mula-mula I dengar macam orang buka pakai key card tu. Key card tu. I kata bilik sebelah ke apa ni, I cakap. Lepas tu I terus bangun macam duduk tengok dekat hujung katil I. Lepas tu kejap lagi handle tu. Pum, dia buka. Dia macam nak serbu masuk tu. Pum. Nasib baik pasang yang chain tu. Buka. I nampak tangan dia dah masuk macam ni. I cepat pergi, I tolak. Pum, I tolak pintu tu tau. Lepas tu sekali dia jadi, lepas tu I tak beranilah buka nak tengok kat luar kan you. Lepas tu I terus call reception. I kata ada orang kacau apa semua. Lepas tu dia orang macam... Bukan housekeeping ke apa, tak ada? Bukan kalau housekeeping kan. Betul. Ini tak siap masuk tangan nak tahan macam tu. Lepas tu I terus call I punya iFast masa tu. Lepas tu... Macam mana dia boleh buka pakai key card tu kan? Yes. Kan? Maknanya mungkin orang kat situ ke apa, kita tak tahu kan. Lepas tu sekali I cakap, tadi ada orang nak masuk bilik apa semua. Dia kata, don't worry girl, tomorrow on the way back, you write and report. You write and report, ni apa semua. You must report. Dia kata tak boleh diam-diam macam ni. Dia kata, I cakap, okay. So tulislah report. Tulis report kan you kan. Sebab I banyak sangat kes dekat Jeddah tu. Lepas tu lama tak pergi Jeddah. I rasa lega. So sekali lepas tu macam the last year yang nak resign tu kan. Yang I tak tahu I nak resign tu. I kena pergi Jeddah. Tapi nasib baik I fly dengan kawan I 2 orang. Ismilia dengan Yati. Gang. Kita di share room 3 orang. Alhamdulillah lah tak ada apa. Sebab kita havoc je kot. Kan? Okay. Alright. Yuk kita ada dalam 8 minit je lagi. So kat sejam kat tu. So kira macam apa yang you boleh rumuskan kehidupan you sebagai bekas dulu dalam pramugari, apa yang you boleh highlight kat cerita ke orang secara ringkasnya, seronok ke tak seronok pada adik-adik kita mungkin yang nak join ke besok-besok ke macam mana, apa yang you nak bagi tahu, tips ke whatever lah, penutup kita. Jadi kru ni kan actually kan dia buat you jadi disiplin tau. Macam before nak pergi flight dulu kan, I must get enough rest, you know. I kalau besok tu nak pergi flight, hari ni I tak keluar rumah. I duduk je rumah. Kan kawan-kawan I, tak payah kau Sabrina ni, dia bukan nak keluar the day before flight dia, you know. Sama so, lah I takkan keluar kan. Macam nak stop pun orang nak keluar, jomlah malam, flight malam kot, takkan nak pergi lunch. Tak apalah, I cakap ada room service je makan dalam bilik. Macam tu tau. Disiplin. Lepas tu kita tahu nak handle orang tau. Experience kan macam orang tu, even now lah kalau macam I dah tak kerja kru pun kan, kita tengok orang, kita tahu macam mana nak handle. I bet you masuk toilet mesti you kemas toilet mana-mana juga kan? Ada. Kan kalau even though I pergi holiday dengan my husband ke apa kan, sayang, you teringin ke nak jadi housekeeping? Toilet ni habis ni apa semua. Kata, sayang kita nak check up ni, katil kena kemas ni apa semua kan. So kalau macam tu diorang tak payah kemas lah ya, macam kita dah kemaskan kan. Even kalau travel pun, kalau dalam aircraft pun kan, dah lepas makan tu kita pergi galley hantar sekali sampah-sampah tu. Yang sibuknya kan, tengah sembang-sembang dengan diorang kat galley kan, kalau nampak sepah-sepah sibuk ambil paper yang towel lap kan. Ni nampak apa, kita tengah masuk beg kita, nampak orang lain, kita pula keluar. Sibuk macam siap boleh cakap lagi, beg kat situ muat kan. Lepas tu kalau macam tengah duduk tu kan, tengok macam orang lost tak tahu, siap tunjuk seat number dia, seat dia kat mana kan? Apa semua. Toilet pun macam tu, kalau masuk toilet kan mesti macam paper and towel tu macam ni kan? Lepas tu nanti lap cermin apa semua kan. Lepas tu nanti kalau I keluar pada aircraft toilet tu masa pergi holiday, masa kita, so dah cuci toilet. Jaya cakap usia sangat toilet tu. Yelah, I pun kalau naik kapal pun pergi, dah habis minum, habis makan, I sendiri hantar pergi kat galley. Abang dah bukan jadi pramugari, pramugara lagi bang. Duduk bang, biar ada orang collect. Okay. Dia orang pun cakap, janganlah hantar, nanti pas dia tengok nanti kan. Kan? Dah terbiasa lah you kan. Itu dah terbiasa. So lagi satu, kepada adik-adik kita lah, tips
nak jadi pramugari, cabaran dia bukan senang lah kan? Bukan senang. Dia kena belajar betul-betul lah. Kena belajar betul-betul. Kena belajar betul-betul yang apa yang company requirement lah. Macam kita safety, first aid, semua tu kan. Yang tu kena belajar betul-betul. Sebab kadang-kadang orang pingsan ke apa, kita tahu nak tolong kan. Macam lepas tu macam ada sekali tu dalam flight, budak ni tangan dia tersepit tau kat chair table. Lepas tu luka kan. So at least kita tahu nak buat apa semua. Kadang-kadang tengok benda tu simple-simple, tapi sebenarnya bila dalam aircraft, you punya destination lagi jauh tau. So at least you know something, you apply, boleh macam tak payahlah aircraft pergi divert, pergi mana ke, pergi sini ke kan. Pendek kata, you bangga lah you pernah jadi pramugari. Bangga. Kalau orang tanya kan, kalau orang tanya, you tak pernah kerja ke? Sebab orang akan tanya kan, what are you doing now? Now. Cakap, I housewife. Oh. Kalau housewife tu macam, oh kan. Macam, so dulu tak pernah kerja? Asyad pernah. I kerja stewardess. Oh patutlah. Asyad macam, patutlah kenapa? Nampak lagi lah muka stewardess. Lepas tu nampak lah you ni friendly. Orang boleh tahu tau. You friendly apa semua kan. You pandai bergaul dengan orang. You campak mana-mana je kita. Boleh adapt. Senang aja. So kita ni kena jadi macam people person tau. Kita kena macam tak boleh nak macam nak action ke apa semua. Kita kena macam ada empathy, you know. Macam kesian pakcik ni, macam tu semua tau. Nak jadi cabin crew juga, kita kena approachable. Approachable. Kan? Muka tak boleh sombong. You nak sombong dekat dalam Instagram ke apa, muka macam tu semua tak apa. Tapi dalam aircraft macam kena macam supaya senang orang nak approach kita kalau sebab kita orang matang rumah, takkan kita nak muka masuk duduk tunggu. Tak ada. Nak aku masuk ke tak ni? Minta air pun takut kan. Macam tu lah. Kena ada sifat yang setengah orang, kita ni orang Melayu pemalu sangat. Orang datang rumah macam, tapi kita tahu dalam hati tu tak sombong, tapi tak dapat orang kita tak dapat nak luahkan secara fizikal dan semua. Tapi bagi pramugara kena luahkan, kena tunjuk yang kita ni approachable. Approachable. Lepas tu kita ni, kalau you perasan kita ni very independent kan. You campak lah mana-mana pun kita boleh hidup. Betul. Sebab kita dah merata pergi. Dah pergi merata. Kita dah lalui macam-macam dah kan. Betul. Emergency lah, benda lah semualah. So macam yang nak jadi kru tu, I rasa itulah approachable lah. Friendly, betul. Friendly. Alright, saya rasa kalau ikutkan 3-4 jam tak habis dengan Sabrina. Lama tak jumpa orang. Tapi banyak topik-topik yang menarik yang kita telah berborak tadi. Saya rasa satu perbualan yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Terima kasih Sabrina banyak-banyak. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.